Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Laporan Kemalangan dan Analisis Kemalangan Warga Myanmar Maut Terjatuh dalam Mesin. Lokasi kemalangan bertempat di Biliar Plastik Industri, Taman Perindustrian Senai. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Masturina Balkis binti Zamri, Nur Farah Liana binti Muhammad Azli dan Siti Normansyita binti Halim. Baiklah, saya Masturina Balkis binti Zamri, nombor matrik AA191-778. Sebagai pembentang pertama, saya akan membentangkan latar belakang. Pekerja kilang warga Myanmar maut jatuh dalam sebuah mesin adalah tajuk di dalam portal rasmi Esruk Awani pada 19 Oktober 2019 di kilang memproses bahan plastik di Taman Perindustrian Senai, Biliar Plastik Industries, yang terletak di nombor 63/65 Jalan Murni 6, Taman Perindustrian Murni 814000, Senai, Johor, Malaysia. Kejadian ini melibatkan seorang pekerja warga negara Myanmar maut selepas terjatuh ke dalam mesin di kilang tersebut. Dalam kejadian, kira-kira jam 1.05 pagi, lelaki warga negara Myanmar berusia 31 tahun itu disahkan maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Difahamkan, insiden itu berlaku ketika mangsa sedang menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan mesin seperti kebiasaannya. Mangsa ditemui dalam sebuah mesin memproses di kilang dipercayai terjatuh. Kepala mangsa tersepit pada bilah mesin dan bomba terpaksa membuka mesin itu untuk mengeluarkannya. Pihak bomba mengatakan untuk mengeluarkan masa mengambil kira-kira 1 jam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam PKP 3.0. Nama saya Nur Farah Liana binti Muhammad Azli. Nama matrik AA19250. Saya akan menerangkan tentang metodologi. Okey, metodologi boleh didefinisikan sebagai prosedur yang teratur untuk menyelesaikan masalah. Metodologi ini juga dapat dianggap sebagai satu pendekatan di mana para penyelidik mengenal pasti atau menunjukkan dan meramalkan sesuatu fenomena. Metodologi boleh dilakukan di dalam beberapa cara yang berbeza di dalam unsur ini. Terdapat beberapa cara yang boleh diambil seperti pengenalpastian bahaya, penilaian risiko dan pengawalan risiko, analisis keselamatan pekerjaan, analisis pohon kesalahan, modus kegagalan dan analisis kesan serta bahaya dan kajian keboleh-operasian. Pada kajian ini kami telah menganalisis kaedah analisis keselamatan kerja GSA. Tujuan GSA adalah meningkatkan keselamatan pekerjaan dengan mengenal pasti bahaya atau potensi bahaya yang berkaitan dengan setiap langkah pekerja. Jadi langkah pertama ialah memilih pekerja yang tepat untuk dianalisis. Dalam setiap permulaan untuk menganalisis suatu kemalangan, maka perkara pertama yang perlu dilakukan adalah memilih pekerja yang tepat yang perlu dinilai. Ini memastikan memilih pekerja daripada majikan mungkin menjadi pertimbangan apabila majikan mempunyai masa dan sumber yang terhad untuk menganalisis semua kedudukan aliran kerja. Di samping itu, hampir semua jenis pekerjaan memerlukan analisis keselamatan kerja. Walau bagaimanapun terdapat beberapa faktor yang boleh dipertimbangkan dalam mengenal pasti keutamaan pekerja yang dapat dianalisis terlebih dahulu, termasuk pekerja kadar kemalangan kerja yang tertinggi. Pekerja dalam kategori ini mempunyai potensi menyebabkan kecederaan serius pada masa akan datang.
Disebabkan itu, terdapat sedikit kecurigaan pekerja boleh menyebabkan kemalangan, maut atau keadaan yang lebih serius. Kedua, langkah kedua, memperincikan langkah kerja dari permulaan sehingga akhir. Untuk langkah ini tidak hanya dibuat khusus untuk pekerjaan tertentu, tetapi juga kawasan kerja tertentu. Secara amnya, setiap pekerjaan tidak perlu mengandungi lebih daripada 10 tugas berasingan. Langkah ketiga, mengenal pasti bahaya. Setiap bahaya harus dibezakan secepat waktu yang diizinkan setelah pemerhatian dan perincian setiap perkembangan pekerjaan yang selesai. Bukti pembezaan bahaya adalah bahagian utama analisis keselamatan kerja GSA. Majikan juga harus menghubungkan langkah-langkah dalaman yang sedang dijalankan. Langkah keempat, mendokumentasikan dan menyampaikan analisis bahaya kepada kerja. Okey, langkah ini setelah selesainya analisis keselamatan kerja, penemuan kejadian harus didokumentasikan dan disampaikan kepada pekerja agar mereka menyedari bahawa bahaya yang berkaitan dengan tugas yang akan mereka lakukan dan mengetahui tindakan pencegahan atau kawalan yang akan membantu mereka tetap aman ketika bekerja, iaitu mesti selesa dalam bekerja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Normansyita binti Halim, nombor matrik AA191270. Saya akan meneruskan pada bahagian perbincangan iaitu membincangkan mengenai kemalangan yang telah melibatkan seorang pekerja bernama Aeso berumur 31 tahun yang telah dilaporkan maut setelah terjatuh ke dalam mesin pemproses plastik ketika melakukan sesi penyelenggaraan mesin mengikut jadual seperti biasa. Mangsa telah memasuki ke bahagian bawah mesin transfer line di jalur pengeluaran dan telah menyebabkan badan mangsa tersepit di antara transfer line dan chargement line. Kejadian kemalangan ini berlaku pada 19 Oktober 2019. Insiden kemalangan ini telah termaktub di bawah Akta 514 iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 di bawah skop perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun. Akta berikut adalah bagi menjamin keselamatan pekerja, melindungi orang lain di tempat kerja, menggalakkan persekitaran tempat kerja yang kondusif dari segi fisiologi dan psikologi serta meningkatkan standard keselamatan pekerja. Disebabkan itu, arahan larangan kacau ganggu terhadap jalur pengeluaran tersebut telah dikeluarkan sehingga penambahbaikan diambil tindakan oleh majikan di syarikat. Oleh itu, semua majikan digesa mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan membuat analisis keselamatan kerja JSA di tempat kerja bagi mengelakkan kemalangan berlaku atau berulang kembali di masa yang akan datang. Kesimpulannya, projek ini menunjukkan bahawa tinjauan konstruktor mengenai kesedaran keselamatan dan mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan yang sesuai di tempat kerja. Selain itu, prosedur yang sistematik dalam menentukan bahaya kesihatan dan bahaya keselamatan adalah diperlukan. Di samping itu, pihak yang bertanggungjawab mestilah berada di setiap jabatan supaya mereka boleh bertindak untuk menjalankan tanggungjawab terhadap keselamatan pekerja di tempat kerja di jabatan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.